Okay, apa yang kita perlukan untuk kursus ni adalah komputer atau laptop. Okay, so capaian internet, Google Chrome for update, akaun Gmail peribadi kita, untuk ni lah, untuk Google Meet. Lepas tu kita, kalau kita daftar tu pun dia akan minta kita punya akaun email. Kemudian perisian Microsoft Project. Perisian ni dia ada banyak versi. Saya akui memang ada berat sikit lah. Macam komputer saya guna Microsoft Project 2016 dan komputer saya ni saya rasa rasanya dah canggih dah kan, tapi 32 bit. Sebab dia kadang-kadang komputer ni dia latest, tapi sebab kita ada perisian-perisian lain, jadi dia punya storage dia besar. So dia akan bagi tahulah compatible atau tidak compatible. Kalau tak compatible dia memang akan bagi satu notification lah, tak sesuai, jadi kita tak boleh nak install tu lah. Jangan redah je. Maksudnya dia akan bagi juga lah, maksudnya notification tu. Baca tau, maksudnya jangan next itu pakai tekan je kan. Kita kena baca tau. Baca, okay, kalau dia kata tak compatible, kita cari yang rendah sikit lah. Macam saya 2016, 32. Okay, so perisian alternatif yang saya syorkan adalah Microsoft Excel, tetapi sebenarnya perisian alternatif ada juga di online lah. Nanti saya tunjuk lah dia punya yang online punya. Okay, ni seperti mana yang Puan Pengarah dah terangkan tadi. Alhamdulillah saya memang Google Certified dan merupakan Google Certified Educator, dan saya adalah Certified Microsoft Office Specialist Master. Sebelum tu saya ambil dulu Microsoft Office Specialist lah, yang master tu the latest. Dan saya juga adalah IC Citizen Certified Trainer. Dan baru-baru ni saya ada juga lagi satu untuk pendigitalan. Nanti saya boleh syorkan lah, dan itu adalah kursus yang percuma. Sesuai juga untuk pelajar-pelajar kita mendapatkan sijil tambahan. Nanti saya akan offer pada Puan Atikah ada satu selain daripada One Citizen. Okay, timeline kita timeline kita macam yang Puan Pengarah dah ulas tadi. Kita start dengan pengurusan projek, menguruskan proses kerja yang boleh melancarkan tugasan tertentu dengan memastikan komunikasi dan koordinasi baik sepanjang proses, penjimatan kos masa dan tenaga menguruskan projek. Teknik pengurusan projek kita adalah nak takrifkan projek tu apa, nak buat apa sebenarnya, apa benda yang kita, apa objektif projek kita, merancang projek, melaksana dan memantau dan juga menutup projek ni. Maksudnya biasanya kita akan end up dengan postmortem atau CQI lah. Okay. So peringkat kat sini ni, peringkat 2 dan 3 ni kita dibantu oleh Microsoft Project ataupun perisian-perisian yang berkaitan dengan Microsoft Project, iaitu kita nak membina gancat dan juga laporan-laporan progress. Bos dia akan tanya, okay, program yang yang akan berjalan lagi 2 bulan ni, apa progress dia? Macam mana nak jawab? So dengan kemudahan yang kita ada dalam Microsoft Project tu, insya-Allah dia harap dapat membantulah untuk kita track projek-projek ni dah on track ke tidak, projek mana yang belum bergerak, projek mana yang perlu perhatian, projek mana yang stuck. So kita nampak secara big picture lah, menggunakan gancat dan beberapa report yang lain. So pengurusan projek yang berjaya, dengar tak suara saya? Dengar tak suara? Dengar. Very clear. Puan, tapi slide tak berapa jelas. Slide tak jelas Okay, saya besarkan. Okay, better. Alright. Okay. Much better. Alright. Okay, pengurusan projek yang berjaya, dia membangunkan projek yang boleh capai realistik. Maksudnya projek yang bagus ni projek yang kita rangka memang tujuan kita mesti dicapai dengan baik. Dan yang dengan harapan di akhirnya 100% berjaya. Itu target kita lah. Kadang-kadang projek yang terlalu besar dan terlalu hebat pun kita kena berhati-hati lah. Dia punya
daya tarikan dia, tapi keboleh capaian tu at the end tu kita akan berisiko sebab kita kena postmortem kan lepas habis projek tu. Jadi kena realistik lah projek tu. Okay, yang kedua menghasilkan plan projek. Okay. Nak menghasilkan plan projek tu dengan bantuan Gantt lah sebenarnya. Okay, mengukur kemajuan projek, progress projek, menyelesaikan masalah segera dengan kos efektif. Kadang-kadang projek ini tapi ini memang tak dapat kerjasama daripada contoh kan, tak dapat kerjasama daripada pihak tertentu tu sebab pihak tu dalam sepanjang program itu projek itu diusahakan hingga berjaya. Contoh program saya beri contoh lah macam program kemerdekaan kan. Okey. Kata nak kibarkan bendera dekat kaki tepi jalan raya. Apa yang kena buat? Mestilah kena buat permohonan dan benda-benda tu mesti disenaraikan dan mesti mendapat kelulusan, macam mana nak dapat kelulusan dan so perkara-perkara tu disenaraikan dan jawatan kuasa tu tahu nak buat macam mana. Tu contoh Lepas tu menyelesaikan masalah dengan segera dan kos efektif. Ni kalau orang dah biasa buat program ni, yang part ni dia memang pakar. Saya akui ni kalau di kalangan tuan-puan ni dah ramai awak kata matang staff-staff yang matang dan benda ni memang rasanya dah hujung jari dah. Maksudnya macam gitulah. Tetapi bagi staff yang baru ni dia perlu untuk ditunjuk cara. Tu contohlah. Yang kelima, motivasi semangat kepada pekerja. Yang keenam, update kepada pihak pengurusan mengenai status terkini. Nombor 6 ni ada berkaitan dengan kenapa kita nak kena buat Gantt tu lah. Yang ketujuh, menyiapkan projek. Okey, perisian yang kita akan guna adalah Microsoft Project, Microsoft Excel dan aplikasi dalam talian. Microsoft Project adalah perisian pengurusan projek yang dipasarkan oleh Microsoft. Perisian ini digunakan untuk pengurusan projek, menyusun jadual, memberikan sumber daya untuk tugas, mengesan kemajuan progres lah, mengurus anggaran dan menganalisis projek semasa. Okey, terusnya. Okay. Ini adalah persoalan persoalan saya kecil sikit. Alright. Jelas yang ni? Persoalan dalam pengurusan projek, apakah cara terbaik untuk menyampaikan maklumat projek kepada pihak berkepentingan? Lepas tu yang kedua, apakah rancangan pengurusan risiko? Yang ketiga, bagaimana vendor akan diuruskan? Yang keempat, bagaimana projek itu dikesan dan dipantau? Yang kelima, bagaimana memastikan tahap kualiti diukur dan berkualiti? Macam mana nak ukur dan nak pastikan dia mencapai kualiti yang kita target lah. So, untuk apa-apa projek pun, especially macam contoh kalau kita buat projek inovasi macam yang pengarah sebut tadi, target kita untuk projek, macam mana kita nak menghasilkan produk tu untuk yang terbaik, kita mesti banyak kali testing kan. Dah siap, kita testing, lepas tu kita buat alpha testing, beta testing, kita repair balik alpha testing, beta testing. Maksudnya macam gitulah sehingga dapat yang terbaik lah. Dan kadang-kadang untuk awal-awal kita nak testing yang first tu, kita ajak projek tu kita bawa ke kita bentang. Kita suruh tim projek tu bentang untuk dinilai oleh beberapa pakar supaya dia dapat menambah baik projek tu. Itulah untuk pengurusan projek kan. Okay. Perisian projek Microsoft Project berfungsi memberi panduan kepada rancangan projek dalam format yang ditetapkan, membangunkan jadual tugas, menjejaki maklumat mengenai kerja jangka. Ini yang kita nak buat. Okay, kita start dengan Microsoft Project. Okay, so kita buka dululah Microsoft Project. So, saya buka Microsoft Project saya. Saya punya projek 2016. Okay, kita sama-sama buka. Kat dalam sini ada berapa, ada ke yang tak ada Microsoft Project? Dah ada Puan. Ada Okay, tak apa, yang tak ada tu boleh tengok dulu.
Tapi nanti saya akan tunjuk yang sampel Microsoft Excel punya lah. Okey, inilah rupa Microsoft Project kita. Okay, so dia ada dekat, kalau kau tengok kat sini dia ada templates dia lah. Kalau nak macam nak senang, tengoklah mana template yang sesuai, gunakan. Tapi boleh juga kita start dengan blank project. Ni saya tunjuk yang biasa-biasa, yang sampel-sampel dulu Ni contoh kalau sampel. Yang Kak Puan, yang kita punya yang belum pernah ni memang dia tak ada apa ya, dia kosong je, ada 4 je sampai yang anak panah 2 tu je. Oh, okey. Paparan dia. Sebab dia tulis sini, sorry we had trouble getting the features, templates and can't show them right now. Maksud kita ada yang basic, blank project, new from existing project dan 2 anak panah tu lah. Tak apa, kalau tak ada tu, boleh kita saya memang akan ajar yang blank project. Alright. Okay, saya tunjuk yang. Maksudnya betul lah basic tu. Betul. Saya akan tunjuk blank project, maknanya memang kita akan buat daripada blank project. Cuma saya mungkin sebab dah lama guna jadinya dia dah update kan. Jadi banyaklah. Mungkin dia akan sebab kalau untuk Microsoft Project ni dia punya license tu kan. Dia punya saya ni kan, saya buka satu dulu. Okey. Dia ada dekat license tu kita dah daftar tu, baru-baru tu dia memang tak banyak lagi lah, nanti dia dia akan take time lah bila kita dah beberapa kali buat, kita dah banyak kali search. Tapi kalau misalnya kata tuan-puan nak cuba type dekat sini, boleh. Dekat sini ada tak yang kat project, dekat ada tak dekat project, dekat search for online template tu? Yang bawah daripada tu dia tak ada. Okey. No, tak ada. Oh, kalau online template memang blank, dia kosong. Kalau online template tu cuba type Gantt chart. 2000 berapa tu tuan? Kalau boleh tahu? Yang install semalam 13 ya Mira, kita punya. Series. 13 okey juga dia. 13. Tapi Mira install yang 16. Dia bergantung 2016 Azan. Ya, 2016 ya. Microsoft 13 ya, Microsoft 13. Oh, Microsoft 13. Sebab dia tak boleh masuk, saya punya dulu 10. Jadi dia update kepada 13 untuk minimize untuk masuk yang 16 ni. Mungkin. Okey. Tak apalah, kita yang template ni dia ikut package tu lah. Contohnya kadang-kadang dia update, kadang-kadang saya pun pernah search online template ni, dia akan downloadkan kalau type ni. Tapi tadi saya type Gantt chart tak ada. Saya type Gantt chart tak keluar. So tak apalah, kita pakai biasa je. Kita pakai yang blank lah tadi. New, ambil blank project. So rupa dia lebih kurang macam ni. Okey, ini rupa dia. Ini adalah kawasan yang okey, saya double click nampak kat situ. Saya double click kat situ. Okey, ni kita nak letak nama dia. Contoh nama dia mesyuarat. Saya start dengan mesyuarat. Mesyuarat 1 2021. Kita buat projek Saya letak projek green eco green tu contoh je eco green tu contoh Okay, start dia cuba biasanya Gantt chart ni dia pada hari kita mula plan, jadi dia akan pilih pada tarikh yang kita nak buat tau. Maksudnya hari ni saya buka, saya boleh buat hari ni. Saya dah tengok macam ada and then finish tu, saya tak buat ni. Maksudnya saya buka hari ni adalah 10. So saya buka hari ni lah, hari Jumaat. So saya target projek tu habis pada minggu depan tu contoh tapi kalau ni saya cuba kalau kita backkan 1 hari bulan, tengok dia ada masalah tak? Okey, tak ada masalah. Okey, so double click dekat sini, buat mesyuarat 1 2021 projek Eco Green.
Tarikh mula dia 1 hari bulan 9. Tarikh akhir dia adalah kita buat hari ni kot. Mungkin sekejap. Tarikh akhir dia kita buat hari ni lah. 10 hari bulan 9 kita buat macam ni. Okay. Boleh tak buat macam ni dulu? Ini saya tunjuk yang plain dululah. Boleh? Boleh Puan. Okey, yang kedua kita buat bina pasukan. Kita start dengan 1 hari bulan. 2 bulan, okey. Lepas tu ni kita brainstorming. Okey, untuk ni kalau tuan-tuan tengok saya dekat sebelah kanan ni dia S dia S kelabu. Tu dia nak maklumkan yang itu adalah Sabtu dan Ahad tu dia kelabukan untuk sebelah kanan tu dia punya timeline dia. Untuk Gantt chart kita buat brainstorming, lepas tu yang ini adalah apa ni? Bina produk. Okay, kita bina produk. Ambil masa dekat je ni 3. Start daripada 3 sehingga 13 tu contoh Okay, testing. Pengujian produk. Okay, 13 kita start dah 13 lah. Tersilap. 13 satu hari je lah. 13, 14. Okay. Penambah baikkan produk. 14 habis 15. Okay, lepas tu yang ni kita buat pembentangan. Itu contohlah. Sampai 15. 16. Lepas tu kita buat postmortem. Postmortem penyelia. Okay. Ni penyelia ni akan bagi komen lah apa benda tu. So dan laporan lah. Last kali kita buat laporan. Ni 16. Dan juga dokumentasi dan laporan. Okay. 17. Jauh juga Okay, tak apa. Lebih kurang macam inilah dia punya tu. Nampak tak? Saya nak besarkan lagi. Saya besarkan Oh, dia tak besar kat situ. Tak apa, okay. Saya tunjuk macam inilah lebih kurang buat dia. Tapi saya stop dulu, saya save dulu Saya save sekejap. Save dulu. Project Eco Green. Okay. So file dia akan save sebagai .mpp. So dekat sini nanti kita ada predecessor ni. Saya tak tunjuk lagi nanti dulu sebab saya rasa you all memang tengah cuba buat-buat lagi kan. Okay, tak apa. Cuma saya nak
Okay, ni dia sampai sini dan okay, ini dia punya dekat ni. Okay, mesti tak ada orang tanya saya tentang nota. Saya pun tadi seronok je nak terus start kan. Okay, kita boleh terus ke apa? Ke Google Classroom kita. Saya dah buat Google Classroom. Tuan-puan boleh ke Google Classroom. Ini Google Classroom saya. Jadi tak ada apa-apa. Dia kadang-kadang dia tak keluar dekat list tu, so saya kena turun bawah ni. Okay. Go to Google Classroom. Okay. Puan-puan mesti dah biasa dengan Google Classroom kan? Okay. Boleh pergi ke Google Classroom, Microsoft Project. Okay, ini kelasnya. So, kelas code. So, saya tengok kat sini. Okay, terima kasih pada yang dah masuk. Cik Abul, Cik Fatih, Cik Fatih, Hambari dengan Machinist Live. Okay, yang lain cuba masuk. Sebab dekat dalam sini dah ada nota dah semua. Saya dah letak dah semua. Okay. Kod dia boleh share ke puan? Boleh. Ada. Saya letak dah. Tak share, tak. Dekat dalam WhatsApp dah ada. Oh, ya ke? Okay, tak apa, saya letak dekat sini. Kelas kod AJK. Tu. AJK 3T4P. Okay, yang mohon yang lain-lain semua boleh ni lah. Boleh tengok dekat nota. Alright. Kat sini memang dah ada nota. Nota dah okay, untuk pagi yang saya buka tadi. Yang ni lah, yang warna merah ni. Yang saya buka nota pagi ni adalah yang inilah. Yang ni. Dekat nota dia lah. So, hari ni kita akan buat tutorial. Untuk tutorial ni, tetapi dekat tutorial nanti saya kendiakan dulu, saya fokus yang ni. So, untuk membantu tuan-puan buat macam saya buat tadi, kita buat benda yang sama, boleh download ni boleh download yang ini. Kalau rasa tadi susah kan, boleh download yang ini, tengok contoh yang saya buat tu. Download, buka menggunakan Microsoft Project. Ini adalah file Microsoft Project. File.mpp. Ni file.mpp. Boleh download. Tengok contoh yang saya buat. Ni saya memang buat daripada blank document lah. Dia dah lengkap dah sebenarnya tu. Dah ada report apa semua. Tapi nak membantu tuan-puan. Kadang-kadang kita nak buat sendiri tu. Kita tersilap. Tak apa. Kita tengok yang contoh dulu. Okay, saya bagi take 5. Saya bagi take 5. Okay, so siapa yang belum settle pendaftaran boleh settlekan. Saya take 5 je tau. Ke take 10? 5. Okay. Siapa yang perlu kontak Cik Fazli boleh kontak sekarang. Siapa yang nak download dulu nota tu. Siapa yang nak masuk kat Google Classroom ada problem boleh letak kat komen atau boleh PM saya lah. Okay, itu saja. Boleh tanya juga dekat dalam Google, dalam WhatsApp group tu. Tak boleh masuk ke apa sebab saya akan pantau lah. Tengok berapa orang dah masuk. Macam dah bertambah. Dah ada tu 19. So saya tunggu lagi lah. Ada beberapa lagi. Okay. Take 5 Alright. Cubi tak boleh masuk kelas tu ke guna email biasa. Cubi jangan guna MOE. Ya, betul. Yang Excel saya akan ajar. Ada yang tanya. Excel pun saya ada bagi sampel dekat dalam Google Classroom dan ada juga saya akan ajar. Tapi maksudnya saya settlekan yang basic Microsoft Project. So geng-geng Microsoft Project tu nak menggodek dulu ke apa. Okay, settle. Lepas tu nanti
pagi ni jugalah saya akan bagi sampel Excel. So tuan-puan yang menggunakan Excel pun boleh go on dengan Excel tu. Okay, kerana ada temujanji hospital. Okay, moga cepat sihat Encik Nazrin. Lepas tu buka yang Microsoft Project tadi pun tak sempat. Oh, Kak, yang Microsoft tadi pun tak sempat nak buat. Okay, tak apa. Yang tak sempat nak buat tak apa. Boleh buka dulu nota dekat Google Classroom. So sekejap lagi nanti saya sambung. Sekarang kita take file dulu ya. Okay, kelas tak boleh masuk puan. Yang tak boleh masuk, okay, terima kasih. Baik, dah ada yang jawab. Yang tak boleh masuk tu kena kenal pasti menggunakan Gmail Gmail yang betul. Okay, itu saja. Lepas tu jangan, betul. Work item dengan